Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan kertas kajian saya iaitu elemen kemahiran dalam wakalah agihan zakat, kajian kes di pelaburan hartanah berhad. Pendahuluan, inisiatif wakalah merupakan satu inisiatif yang baik untuk meningkatkan kualiti agihan zakat. Antara kesan positif wakalah yang ada dicatat di dalam kertas, dalam tulisan-tulisan di Indonesia mengatakan bahawa wakalah antara kesan positifnya adalah meningkatkan ataupun menghubungkan silaturahim antara asnaf dengan pihak yang menjadi wakil, dan juga wakalah juga menjadikan agihan zakat capaiannya lebih luas. Dan di dalam wakalah, al-wakil iaitu orang yang menjalankan wakalah memainkan peranan yang utama, memainkan peranan yang penting. Kerana kalaulah al-wakil itu tidak memainkan peranannya dengan baik, maka kontrak wakalah tidak akan berjalan dengan baik, tidak akan selesai ataupun tidak akan diselesaikan dengan baik. Kerana itu peranan al-wakil itu sangat penting. Dalam konteks di Malaysia, dalam secara khususnya Mawib, salah satu yang menjadi wakil adalah syarikat PHB iaitu Pelaburan Hartanah Berhad. Sedikit pengenalan, PHB menjadi wakil untuk zakat yang dibayarkan oleh AHB. AHB membayar zakat, kemudian PHB akan memohon daripada Mawib untuk menjadi wakil untuk mendapat pengembalian semula ataupun wakalah daripada Mawib. Dan kalau kita tengok berapakah yang dibayar, zakat yang dibayar oleh AHB secara puratanya 2.61 juta, dan berapakah wakalah daripada hasil bayaran zakat AHB, PHB mengagihkan anggaran wakalah iaitu sebanyak 1 juta, 0.98 juta. Bermula daripada 2014, 2015, 2016, anggaran wakalah telah pun mencecah sebanyak 1 juta, lebih daripada 1 juta. Ini menunjukkan bahawa PHB memainkan peranan yang penting di dalam proses wakalah agihan zakat. Beberapa kajian lepas, antaranya dalam konteks wakalah itu sendiri, As-Sam'idi dan Al-Jamili menyatakan kontrak wakalah disyariatkan untuk meraihkan kepelbagaian manusia dari sudut kemahiran dan keupayaan. Apakah dia maqasid? Maqasid kepada wakalah adalah untuk meraihkan kepelbagaian manusia dari sudut kemahiran dan keupayaan. Ada orang boleh buat A, ada orang boleh buat B, ada orang boleh buat C. Orang yang boleh buat kerja A ataupun A mahir dalam bidang sekian, B mahir dalam bidang sekian, C mahir dalam bidang sekian. Dan apa yang C tidak mahir, C boleh minta tolong B. Apa yang B tak mahir, B boleh minta tolong A dan C. Qasbah 2017 menyatakan kontrak wakalah adalah penting untuk menjaga konsep keadilan iaitu meletakkan hak pada tempatnya dengan maksud menyerahkan tugas kepada mereka yang mahir dalam sesuatu bidang. Yang mana penulis ini mengatakan bahawa antara maqasid dalam wakalah adalah untuk menjaga keadilan, iaitu menyerahkan tugas kepada orangnya. Selari dengan kita faham bahawa adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dalam konteks wakalah, menyerahkan tugas kepada orang yang betul, menyerahkan tugas kepada orang yang selayaknya. Kaedah kajian adalah kualitatif. Sumber data utama adalah data premier, iaitu melalui temu bual bersama Encik Rosmadi Nasir Ahmad, merupakan Assistant General Manager Finance and Operation PHB. Dan kenapa diambil PHB? Apakah elemen kemahiran yang ada di dalam PHB? Iaitulah keusahawanan. Dan ini dibuktikan pada tahun 2016 dan pada tahun 2020, PHB diperuntukkan sejumlah daripada bajet ataupun belanjawan negara, yang mana tujuan daripada peruntukan tersebut adalah untuk membantu usahawan Bumiputera. Hasil kajian, yang pertama, apakah dia jenis wakalah yang diagihkan oleh PHB? Ada dua jenis, iaitu zakat perniagaan dan zakat majikan. Zakat perniagaan
PHB mendapat pengembalian semula sebanyak 37.5 dan untuk zakat majikan, PHB mendapat pengembalian semula sebanyak 12.5. Kajian ini hanya akan berfokus kepada zakat perniagaan sahaja kerana dua perkara. Yang pertama, nilainya yang lebih besar, 37.5, dan juga capaiannya yang lebih luas kerana menurut Encik Rosmadi, menurut informan, zakat majikan ataupun wakalah untuk zakat majikan hanyalah diagihkan dalam kalangan PHB itu sendiri sahaja. Manakala zakat perniagaan, manfaatnya itu diberikan kepada umum. Siapakah yang mengagihkan? Siapakah yang mengagihkan? PHB mempunyai komiti zakat yang mana ada 4 orang ahli. Job skop, 3 job skop utama komiti zakat ini. Yang pertama adalah untuk meneliti permohonan yang datang yang berkenaan nak minta zakat. Yang keduanya mendapatkan kelulusan daripada pihak atasan. Dan yang ketiganya, lepas dapat kelulusan, maka komiti zakat ini jugalah yang akan mengagihkan zakat tersebut. Kemudian kita teruskan dengan carta ahli, iaitu bagaimanakah prosesnya wakalah berlaku ataupun wakalah yang dijalankan oleh PHB. Yang pertamanya permohonan, kemudian akan ditapis oleh komiti zakat PHB. Kalau layak, maka akan ditabulate untuk diluluskan oleh pihak atasan. Itu kalau layak. Kalau tak layak, maka tamatlah setakat itu sahaja. Manakala kalau PHB tak boleh nak kenal pasti betul ke asnaf ni layak ataupun sebenarnya tak layak, maka kes tersebut akan diunjurkan ataupun akan diminta nasihat daripada pihak mahwil. Kalau mahwil kata okey, maka barulah pihak PHB ataupun komiti zakat PHB akan membawa keputusan tersebut kepada pihak atasan untuk kelulusan. Kalau tak layak, maka tamatlah sekadar itu sahaja. Selepas mendapat kelulusan, barulah agihan akan dijalankan dan selepas itu PHB akan menghantar laporan kepada mahwil. Elemen kemahiran seperti mana yang kita sebutkan, elemen kemahiran PHB adalah keusahawanan, yang mana dalam konteks keusahawanan, PHB mengagihkan zakat dalam bentuk zakat produktif. Bagaimana caranya? Iaitu dua cara yang utama. Yang pertamanya, memberikan duit, capital kepada asnaf ataupun memberikan mesin. Memberikan mesin untuk asnaf tu meniaga ataupun bagi dapur untuk dia masak, untuk dia meniaga lah, bukannya memasak persendirian. Maksudnya untuk dia memulakan perniagaannya. Kemudian apakah dia kelebihan ataupun apakah dia manfaat daripada wakalah yang dijalankan oleh PHB yang telah menjalankan sebenarnya sejak daripada tahun 2012 proses wakalah ini, maka beberapa kebaikan ataupun benefit. Yang pertamanya adalah dari sudut lokaliti agihan, seperti mana kajian yang dijalankan di Indonesia juga mengatakan dengan adanya wakalah, lokaliti agihan menjadi lebih luas. Hatta kalau dalam kes PHB ini, lokaliti agihan menjadi lebih luas sampai ke negara Palestin, iaitu informan mengatakan macam mana boleh sampai ke Palestin tu apabila ada NGO datang yang disebutkan Aman Palestin. Apabila ada NGO datang, so NGO tersebut memohon zakat dan untuk diberikan kepada asnaf di Palestin. So itu menunjukkan bahawa lokaliti agihan yang dijalankan oleh wakil lebih luas dan sangat luas sampai ke luar negara. Persepsi masyarakat dalam konteks elemen kemahiran ni tadi, dalam konteks keusahawanan ini, PHB menggunakan TV, menggunakan siaran televisyen, iaitu Al-Hijrah dalam rancangan Majadah Wajadah. PHB cari asnaf, kemudian PHB bagi working capital ataupun duit ataupun mesin kepada asnaf, dan pemberian tersebut diwar-warkan dalam siaran televisyen Majadah Wajadah. So apa kesan dia? Kesan dia adalah secara umumnya masyarakat nampak ke mana duit zakat itu digunakan. Mungkin kita biasa dengar sebelum-sebelum ni orang tak nampak apakah
ataupun ke mana duit zakat itu digunakan. So melalui rancangan, apabila adanya rancangan realiti seperti Manjadah-Wajadah, maka persepsi tersebut boleh dikurangkan. Dan yang terakhirnya kesan kepada AHB itu sendiri ataupun kesan kepada AHB itu sendiri iaitu dari sudut orang melihat bahawa PHB ataupun AHB, pelaburan dalam AHB itu telah pun dibayar zakat. Dan ini merupakan satu nilai tambah untuk AHB yang mana bukan semua syarikat, secara spesifiknya kita kata bukan semua syarikat pelaburan hartanah itu membayar zakat, tetapi AHB ada nilai tambah dari sudut membayar zakat. Implikasi dasar daripada tulisan ini adalah yang pertamanya, dicadangkan, yang pertamanya adalah supaya diletakkan syarat kepada wakil supaya mereka ini ada perancangan dalam agihan. Nah, dan perancangan ini penting kerana kebelakangan kes yang berlaku adalah pihak Majlis Agama Islam mewakilkan institusi ataupun organisasi. Kemudian organisasi itu memulangkan semula duit zakat. So macam mana nak mengelakkan daripada kejadian tersebut atau situasi tersebut berulang adalah supaya sebelum Majlis Agama Islam memberikan wakalah, memberikan pemulangan semula, dipastikan dahulu bahawa syarikat tersebut atau organisasi tersebut memang ada perancangan ke mana mereka akan agihkan. Memang mereka ada penelitian dari sudut apakah yang mereka nak buat dengan wang zakat, dengan agihan zakat tersebut. Dan kajian ini secara khususnya mencadangkan supaya perancangan agihan tersebut adalah berdasarkan core business syarikat tersebut ataupun kemahiran dan bidang organisasi syarikat tersebut. Sebagai contoh, kalau PHB, antara tempat ataupun ke mana agihan itu dibuat adalah dalam bidang keusahawanan yang memang salah satu daripada core business PHB. So rumusannya adalah wakalah merupakan satu mekanisme yang baik untuk meningkatkan kualiti agihan, yang mana bila agihan ditingkatkan akan memberi manfaatnya kepada asnaf. Dan kajian ini secara khusus mencadangkan supaya dalam konteks wakalah, elemen kemahiran itu diambil berat. Kerana dengan kemahiranlah proses wakalah itu akan berjaya. Sekian, terima kasih.